seperti doa yang akan datang ini kemudian daripada selesai bang tukang bang, supaya dapat syafaat yang besar pada hari kiamat. Antara kelebihan bila kita baca doa sebaik sahaja selesai dilaungkan azan adalah kita memperolehi syafaat dari Nabi SAW di akhirat kelak. Orang Islam bila dia tahu kelebihan ini, maka sepatutnya dia berusaha untuk berdoa selepas setiap kali mendengar seruan azan. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata, dengarlah hadisnya telah dikeluarkan, yakni telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, demikian bunyinya: an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi Al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah, asalnya orang Madinah. Dia di kalangan sahabat yang agak muda. Dia tidak sempat menyertai peperangan Badar dan peperangan Uhud bersama dengan Nabi SAW disebabkan pak dia Abdullah melarang dia ikut serta dalam peperangan. Lalu dia tak sempat. Dan bapa dia gugur syahid dalam medan Uhud. Selepas daripada tu dia ikut serta semua peperangan bersama dengan Rasulullah. Sebab pak dia tak ada dah. Pak dia tak bagi dia turut serta dalam peperangan disebabkan bapa dia tak ada anak lelaki melainkan seorang ni lah, Jabir ni lah anak lelaki dia, yang lain semua perempuan. Kerana itu bapa dia tidak benarkan Jabir turut serta dalam peperangan. Hadis ni daripada beliau, daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir diriwayatkan dari, kata Imam Tirmidzi diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Hadis itu doa dia. Dalam riwayat Tirmidzi itu doa dia. Yang bermaksud, kata Syekh Idris, artinya barang siapa membaca ia ketika mendengar bang, yakni tatkala selesai tukang bang daripada bangnya, akan doa ini, iaitulah Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, sehinggalah ke akhirnya. Dan setengah riwayat ditambah lagi innaka la tukhliful mi'ad. Dalam riwayat yang lain ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi yang bermaksud, niscaya tiada ada yang berdoa demikian itu melainkan mencapai ia dan tetap baginya syafaat Nabi pada hari kiamat. Siapa berdoa dengan doa ini, dia berhak mendapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak. Kata Abu Isa, bermula hadis Jabir ini hadis hasan lagi sahih. Ini kerja para ulama. Setelah ulama memperolehi, mendapat hadis dari Nabi, diriwayatkan dari ulama ke ulama sehinggalah kepada sahabat dan kepada Nabi, kerja ulama hadis dia mengenal pasti hadis itu sahih ke tidak. Ini kerja para ulama hadis. Maka kita hari ini kena ambil manfaat daripada kerja yang telah dilakukan oleh para ulama hadis, iaitulah tengok Tirmidzi kata hadis ini hasan lagi sahih. Baru kita tahu ulama telah laksanakan tanggungjawab mereka memastikan hadis ini benar-benar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil hadis ni, kita beramal dengan hukum dia, kita berkeyakinan dengan isi kandungan hadis tersebut. Apa dalam isi kandungannya? Iaitulah Nabi telah ajar lafaz khusus untuk dibaca sebaik sahaja mendengar lawangan azan. Nabi telah ajak lafaz khusus. Maka jangan ada lagi selepas pada ni ada orang yang reka bacaan baru, seolah-olah apa yang direka lebih baik daripada lafaz yang Nabi ajarkan. Tak, jangan ada.
Kalau orang tanya, Ustaz, apa doa selepas azan? Maka semua orang Islam kena bagi tahu doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, inilah doa dia. Iaitulah Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sehingga ke akhirnya. Siapa yang dapat, siapa yang membaca doa tersebut selepas dia mendengar laungan azan, dia berhak mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kata dia lagi, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada bab ad-du'a inda nida. Hadis yang sama telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih dia di bawah bab doa ketika mendengar azan. Jadi jelas kita kena faham pada malam ni, Nabi telah tetapkan doa selepas azan, dan Nabi juga telah tetapkan kelebihan mengucapkan doa selepas azan. Nah, jadi kena buat. Satu perkara kita kena amalkan, satu perkara kita kena tahu. Tak ada lagi amalan, tak ada hak ke atas orang lain menokok tambah doa, ataupun tak ada hak ke atas orang lain, bukan tokok tambah, tak ada hak orang lain mencipta apa-apa amalan yang khusus selepas laungan azan, setelah Nabi ajarkan. Tapi boleh tak doa selepas kita doa yang Nabi ajar tu, kita doa-doa lain? Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Lepas tu kita nak doa lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tak ada masalah doa. Kerana doa pada bila-bila masa boleh. Tapi jangan reka. Sunat sambung lepas doa Nabi itu, doa sekian-sekian. Hak kita punya. Itu tak boleh. Kerana kita telah mengkhususkan, meletakkan sesuatu lafaz yang khas pada selepas doa yang Nabi ajar. Tapi kalau dia kata sunat juga untuk doa, kerana doa ni bila-bila masa pun sunat. Doa ni pada bila-bila masa pun sunat, tanpa dia menetapkan lafaz tertentu. Tuan-tuan kena faham betul-betul benda tu. Nah? Bila kita tetapkan lafaz tertentu selain dari lafaz yang Nabi ajar, bermakna kita telah reka agama. Kita telah reka agama. Kita letak bacaan khusus selepas azan. Itu yang disebut oleh Al-Imam Syatibi, benda bid'ah itu adalah apa-apa yang tudahi syariah. Dia menyerupai ataupun dia menyaingi syariat. Nabi dah ajak satu lafaz khusus, kita buat main lafaz kita punya pula. Dia seperti menyaingi syariat. Itu tak boleh. Agama ni mesti asal kerana yang dikatakan agama mesti dari Allah dan Rasul. Kalau umum, kita kena kekal. Kebenaran umum, kita kena kekalkan dia umum. Boleh doa tak Ustaz selepas doa azan? Boleh. Doa apa? Doalah, nak doa apa pun. Doa minta ampun boleh Ustaz? Masya Allah, doalah minta ampun pun. Saya perlukan rezeki Ustaz, perlu sangat. Boleh tak saya doa minta rezeki selepas azan? Masya Allah, doalah. Tak ada masalah. Jangan tetapkan perkara yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kena faham elok-elok. 183. Dan jangan juga tambah kelebihan. Siapa buat sekian-sekian, kelebihan sekian-sekian. Jangan, kelebihan ni benda gaib, kita tak tahu. Melainkan setelah Rasulullah yang bagi tahu, baru kita tahu. Macam mana ustaz kata siapa doa selepas azan dapat syafaat? Nabi yang habaq dapat syafaat. Kalau Nabi tak habaq, berani kita kata dapat syafaat? Tak berani. Nabi yang habaq. Kena tunggu pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita berani habaq. 183 qala al-muallif, kata Syekh Idris, masalah doa bang dan maknanya. Syekh Idris ni bagus. Syekh Idris ni pasal dia orang Melayu, jadi dia berusaha untuk menghuraikan maksud kalimah-kalimah doa azan, supaya orang Melayu dapat menghayati ketika mengucapkan doa azan. Ya saudaraku, kata dia, seseorang yang berdoa itu sayugialah tahu ia apakah yang didoanya dan yang dipintanya kepada Allah itu. Ya Allah, Syekh Idris Al-Marbawi, orang alim di kalangan orang Melayu. Dia tahu orang Melayu ni macam mana. Sepatutnya orang Melayu bila berdoa kena tahu apa yang diminta.
Bukan setakat, bahkan sebenarnya tuan-tuan, bukan setakat doa selepas azan, kita kena tahu maksud doa apa yang kita minta. Sepatutnya setiap doa, kalau lafaznya bahasa Arab, kita kena tahu apa yang kita minta. Jangan doa Allahumma rabbah, doa-doa tapi minta apa? Tak tahu. Tak tahu apa yang diminta. 20-30 tahun berdoa, baca doa, tak tahu apa yang diminta. Adakah kita rasa doa kita nak dimustajabkan oleh Allah? Kita sendiri tak tahu kita minta apa. Sebab tu ramai di kalangan pendakwah, mereka tak setuju doa-doa nak kena ada tekong ni. Sebab majoriti yang mengaminkan tu tak tahu apa yang diminta. Silat-silat yang mendoa tu pun tak tahu apa yang diminta. Sebab tu dia doa pelik-pelik. Doa pelik-pelik. Saya tak tahu dah cerita kat tuan-tuan ataupun belum. Doa, Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa, melainkan engkau ampunkan dosa kami. Orang Melayu tak tahu bahasa Arab, dia doa dia silap, bubuh baris. Asalnya dhanban, zal, nun dimatikan, ba baris dua, dhanban jadi dosa. Dia pi tukar, dia tersilap baca, dia dengar orang baca aja, dia ikut. Dia asalnya dhanban, dia pi baca dhanaban. Nun tu dia hidupkan. Allahumma la tada' lana dhanaban. Dhanaban maksud apa dalam bahasa Arab? Ekor. Ekor dhanab. Jadi dia tawaf kat Mekah, dia baca doa, Allahumma la tada' lana dhanaban. Maksudnya, ya Allah, jangan engkau tinggalkan kami dalam keadaan berekor. Orang Arab dengar dia baca doa tu, orang Arab sambung, illa qata'atah, melainkan kamu tolong potong buang ekor tu. Berapa tahun dia doa, zanaban lah dia sebut. Itu tak kira lagi doa-doa yang lain. Macam saya sebut kepada tuan-tuan, macam mana masyarakat kita? Hamdan, macam mana doa tu? Hamdan syakirin. Hamdan, lagi? Tak, sebelum tu hamdan syakirin. Dia hamdan yang lain tu okey, cuma hamdan naimin ni dia nak maksudkan apa? Saya tak pasti, tak sempat nak semak. Insya-Allah saya akan cuba semak. Kalau saya dapat kenal pasti, saya akan bagi tahu, kongsi dengan tuan-tuan. Naimin ni dia, naimin ni kalau pakaian lembut tu, tengok, saya akan cuba semak insya-Allah. Yang lain tu okey, tapi tang naimin tu tak apa nak kena. Tak apa-apa nak kena. Jadi penting nak berdoa, pastikan kita faham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh Idris, maka di sini dapatlah diketahui akan maksud doa di dalam masalah 182 yang kita baca sebentar tadi. Demikian ini, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Allahumma tu ya Tuhan. Dia terjemah sini, ya Tuhanku, ya Tuhan. Kerana pada lafaz ni Allahumma. Allahumma tu sendiri sebenarnya maksud dia ya Rabb, ya Allah. Allahumma maksudnya ya Allah. Ya Allah, Rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Tuhan, ini seruan lafaz-lafaz yang 17 kalimah yang sempurna, yakni seruan yang tiada diubah dan ditukar sampai kiamat, ataupun yakni seruan yang mengandungi aqaid dengan sempurnanya. Maksud Allahumma, ya Allah, Rabba hadhihi ad-da'wati tammah, Tuhan yang Tuhan kepada kalimah-kalimah yang sempurna. Kalimah-kalimah yang sempurna, kata Syekh Idris, barangkali dia memaksudkan kalimah azan yang tidak akan berubah selama-lamanya sampai hari kiamat. Kerana Allah telah ajarkan kepada Nabi Muhammad tak akan berubah sampai hari kiamat. Atau
ad-da'wah tamah boleh membawa maksud, kata Syekh Idris, kalimah-kalimah itu mengandungi aqaid, yakni mengandungi tuntutan akidah yang sempurna, terdiri daripada membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, seruan untuk menunaikan salat, seruan untuk berjaya di akhirat. Falah tu asalnya berjaya di akhirat, bukan berjaya di dunia. Falah tu kejayaan di akhirat. Falah ni merujuk kepada kejayaan yang hakiki, kejayaan sebenar. Jadi biasanya dia merujuk kepada akhirat. Kemudian kalimah tauhid, membesarkan Allah lagi sekali, dan kalimah tauhid. Semua itu merupakan kalimah-kalimah akidah yang menjadi seruan utama Islam, seruan utama ajaran Islam. Itu maksud doa kita. Wassalah al-qa'imah, maksudnya dan sembahyang yang akan didirikan, atau sembahyang yang berkekalan, yang tiada mengubahkan dia oleh agama lain, dan tiada menghapuskan dia oleh barang mana syariat. Sama ada dia membawa maksud sembahyang wassalatil qa'imah dan sembahyang yang akan didirikan, maknanya barangkali boleh membawa maksud salat itu akan berkekalan. Salat yang kita nak dirikan saat lagi, salat isyak saat lagi ni akan berkekalan sampai hari kiamat, tidak ada perubahan, tidak ada pembatalan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh membatalkan ibadat salat ni, kekal sampai hari kiamat, menunjukkan besarnya ibadah salat yang kita lakukan setiap hari ni. Wassalatil qa'imah ati Muhammadan. Kalau kita baca sambung, ati Muhammadanil ladzi. Bukan, ati Muhammadanil wasilata. Kena tambah nun, disebabkan tanwin bertemu dengan dua huruf yang mati selepas pada itu. Jadi kena tambah huruf nun kecil, dibariskan bawah. Yang bermaksud beri olehmu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan martabat yang tinggi di dalam syurga, dan kelebihan yang tiada berkesudahan darjatnya, masyhur di atas lidah makhluk. Ini terjemahan daripada Syekh Idris. Al-wasilah iaitulah diterangkan oleh Nabi sendiri dalam hadis yang lain. Nabi kata, sesiapa yang memohonkan untuk aku wasilah, dia berhak mendapat syafaat aku. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia itu wasilah? Lalu Rasulullah bagi tahu, wasilah adalah satu kedudukan yang paling tinggi di akhirat kelak. Tak boleh dicapai oleh sesiapa pun. Kedudukan di dalam syurga yang paling tinggi tidak akan dicapai oleh sesiapa pun, tidak akan dapat diperolehi oleh sesiapa pun, melainkan seorang saja di kalangan makhluk Allah. Dan aku mengharapkan orang itu adalah aku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, siapa minta untuk Rasulullah wasilah, dia berhak mendapat syafaat aku. Itu wasilah. Wab'athhu maqaman mahmuda, dan yang bermaksud dan utuskan dan bangkitkan olehmu baginya akan maqam yang dipuji akan dia oleh umat-umat. Minta supaya Nabi dibangkitkan dalam keadaan terpuji, dalam keadaan yang mulia, memiliki ketinggian dan kemuliaan. Orang-orang, cerita dibuat orang-orang dalam kurungan yang dahulu dan orang-orang yang kemudian, yang ialah maqam syafa'an uzma. Minta waba'athhu maqaman mahmuda, maksudnya dia dapat kedudukan, nak minta supaya Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dalam keadaan penuh dengan ketinggian, kemuliaan, dipuji di kalangan semua manusia, sama ada dahulu maupun kemudian. Demikian juga Nabi, semoga dikurniakan kepada Nabi maqam syafa'ah al-uzma, maqam syafaat yang paling tinggi sekali. Syafa'ah al-uzma adalah syafa'ah yang dimiliki oleh Rasulullah di hari akhirat kelak, tidak dimiliki oleh orang lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah uzma iaitulah merujuk kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi telah menceritakan semua nabi ni Allah Taala telah beri satu permohonan yang paling mustajab. Mereka minta, dapat. Kata Nabi, semua Nabi telah mengambil habuan itu di dunia, melainkan Nabi Muhammad.
Kenapa? Nabi Muhammad kata, aku nak tinggal di akhirat kelak permohonan itu. Apa dia? Iaitulah ketika manusia semuanya berada begitu lama di padang mahsyar dalam keadaan terazab. Peluh ada yang takat lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam dengan air peluh. Disebabkan apa? Kerana berdiri lama di padang mahsyar. Suasana yang begitu sempit. Sukar, gelap. Macam mana tuan-tuan? Kita ni nak insaf ni, teringat duduk kat padang mahsyar pun insya-Allah jadi insaf, jadi baik. Kalau nak teringat, kalau nak ingat. Tapi kita ni kita tak mau ingat. Kita bila orang cakap pasal mahsyar, kacau ni. Elok aku duduk seronok-seronok cerita pasal mahsyar pula. Kita tak seronok. Kita nak kena hadirkan ingatan kita kepada suasana-suasana. Ingat kepada mahsyar, ingat kepada kubur tuan-tuan. Tak boleh tidur kita. Jadi bila dah terlampau lama berada di mahsyar, hisab tak dimulakan lagi. Cuba tuan-tuan bayang tengok. Lalu manusia akan berjumpa dengan para nabi, minta supaya berdoa kepada Allah supaya disegerakan hisab, disegerakan urusan ni. Jangan tunggu lagi dah. Pergi kat Nabi Adam, tak boleh. Nabi Adam tak boleh nak minta. Takut, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta disegerakan hisab, takut, malu. Pergi ke Nabi Musa berikutnya, sehinggalah akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi kata, akulah orangnya yang mampu untuk membuat permintaan tersebut. Lalu kata Nabi, diajarkan kepada aku pada hari di pada mahsyar kelak mahamid, kalimah-kalimah pujian kepada Allah yang aku belum pernah diajar dengan kalimah-kalimah tersebut. Kerana ilmu Allah begitu luas. Lalu Nabi sujud di bawah arasy dan memuji dan memuja Allah, meminta supaya disegerakan perhitungan, dihisab di pada mahsyar. Baru mula hisab. Permohonan Nabi itu dinamakan sebagai asy-syafa'atul uzma. Syafaah yang paling agung yang hanya diperolehi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi wa'adtah. Alladhi wa'adtah. Tak payah wa'adatah. Ada orang dia baru belajar dia, ustaz wa'adatah. Dal tu kan kena ada qalqalah sikit. Ni kata. Dak wa'attah disebut wa'attah saja, disebabkan dua-dua huruf ni bersama dia punya makhraj. Alladhi wa'attah, bukan wa'adatah. Alladhi wa'attah, yang bermaksud yang ialah telah engkau janjikan dia sebagai tersebut di dalam Quran engkau, seperti mana yang telah engkau janjikan ya Allah akan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dalam ayat Quran, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yang bermaksud mudah-mudahan bahawa membangunkan engkau akan oleh Tuhan engkau akan satu makam yang dipuji akan dia oleh sekalian makhluk, dan makam yang terpaling mulianya atas sekalian makhluk. Engkau bermohon pada Tuhan, maka diperkenankan Allah pinta engkau, dan meminta syafaat makhluk, maka engkau syafaatkan dia. Tiadalah ada seorang di padang mahsyar melainkan di bawah bendera engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Bukti mulianya kita ni, kitalah umat yang terakhir. Tetapi kitalah yang paling awal masuk syurga. Bayang tengok. Sepatutnya umat Nabi Adam lah. Kan? Sepatutnya selepas Nabi Adam, sepatutnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, semua itulah sepatutnya masuk syurga dulu. Tetapi tidak. Syurga tidak akan membuka pintunya melainkan dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat baginda akan ikut di belakang Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga. Dan kita mengharapkan kita termasuk dalam kumpulan tu. Sebab tu tuan-tuan, kena usaha ikut sunnah Nabi ni. Kena ada dalam hati kita ni, ada sunnah Nabi saja, aku nak cuba buat setakat yang aku mampu. Aku tak mau rekaan-rekaan ni, tak mau. Kerana kita nak ikut Nabi di akhirat kelak. Kita nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau jadi lain, tak mau.
Kita tak mau, tak apa, mana tahu buat macam ni ikut Nabi terima, mana tahu. Nak tahu Nabi terima tak terima, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 berikutnya sabda Nabi, siapa mengucapkan doa itu kemudian daripada bang, yang ini selepas selesai bang ataupun azan, kata Nabi, illa hallat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Yang bermaksud melainkan wajib dan tetap bagi yang membacanya syafaat aku pada hari kiamat. Dapat syafaat Nabi. Yang ialah syafaat yang munasabah bagi tiap-tiap siapa yang membacanya, seperti syafaatnya pada mengurungkan segala dosanya atau pada memasukkan ke dalam syurga, pada mengurangkan segala dosanya, atau pada memasukkan ke dalam syurga dengan ketiadaan hisab atau meninggikan derjatnya. Syekh Idris sebut syafaat Nabi itu merangkumi barangkali ada orang dosa dia terlampau banyak, dia dapat dikurangkan dosa dengan syafaat Nabi. Permohonan dari Nabi kepada Allah. Syafaat ni mesti mohon pada Allah. Bukan Nabi di akhirat kelak power dengan sendiri, tak. Kerana dalam ayat kursi kita baca macam mana? Macam mana ayat kursi tu? Tentang syafaat tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Tak ada orang yang memiliki syafaat melainkan dengan keizinan Nabi Muhammad, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Nabi boleh memberi syafaat tetapi terlebih dahulu mendapat keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana di hari akhirat Allah menzahirkan, nak terjemah macam mana? Allah menzahirkan rajanya dia. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kalimah Malik Yaumiddin kan? Malik tu raja. Kenapa Malik boleh terjemah raja? Malik Yaumiddin, yang memiliki, raja pada hari kiamat. Kenapa raja pada hari kiamat? Sekarang ni belum kiamat Allah Ta'ala raja ke tak raja? Sekarang ni Allah Ta'ala raja dari atas segala raja. Kenapa Malik Yaumiddin difokuskan hari kiamat? Kerana pada hari kiamat itulah Allah Ta'ala menserlahkan rajanya dia, sehingga tak ada orang boleh berkata-kata melainkan mendapat keizinan dari Allah terlebih dahulu. Begitu sekali Allah Ta'ala menzahirkan kebesaran dan keagungan dia di hadapan semua makhluk. Tak ada orang boleh beri syafaat melainkan mesti dapat keizinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Jadi Nabi boleh kurangkan dosa atau pada memasukkan ke dalam syurga, atau seorang tu katalah dia dosa banyak, pahala pun banyak juga, lebih kurang. Dengan syafaat Nabi dia tak perlu masuk ke dalam neraka, masuk terus ke dalam syurga. Boleh juga, itu juga termasuk di dalam syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah. Siapa dia boleh dapat benda tu? Kita tak tahu. Kita tak tahu perkara tu. Atau perkara yang ketiga, iaitulah atau meninggikan derajatnya. Barangkali dia berhak dapat duduk dalam syurga yang paling rendah sekali, tetapi dengan syafaat Nabi SAW banyak dia melakukan perkara-perkara yang berhak melayakkan dia dapat syafaat, dia dapat duduk syurga yang tinggi daripada yang dia layak. Itu 3 bentuk syafaat yang disebut oleh Syekh Idris di dalam kitab dia ni. 184 masalah maqam yang terpuji bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saudaraku, maqaman mahmud, kan kita baca dalam doa, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmud. Maqaman mahmud. Ya saudaraku, telah lalu di dalam masalah 183 itu menyebutkan makam yang terpuji bagi Nabi kita ialah makam syafaat yang besar daripadanya kepada sekalian manusia di negeri akhirat, iaitu sebagaimana datang hadisnya dikeluarkan oleh Tirmizi di dalam abwab sifatil qiyamah, katanya, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ini nak terang tentang
kedudukan yang terpuji tadi ni. Apa dia? Iaitulah berdasarkan hadis. Cuba tuan-tuan tengok para ulama. Nak cerita tentang hari kiamat, datangkan hadis. Nak cerita tentang hari kiamat, datangkan hadis. Kerana kita tak tahu tentang hari kiamat, kita perlukan hadis. Kita perlukan perkhabaran dari Rasulullah. Kalau Rasulullah tak khabar, jangan pandai-pandai cakap. Kita cakap suatu perkara berkaitan dengan hari kiamat sebab apa? Kerana Nabi ada khabar. Kalau orang tanya sekian-sekian, tak tahu. Wallahu a'lam. Allah dengan Rasul tak beritahu, lalu kami tak tahu. Mesti kaitkan sebegitu. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam bab berkaitan dengan sifat hari kiamat. Katanya diriwayatkan daripada Abu Hurairah, kemudian daripada kemudian daripada Nabi sudah makan, lalu sabdanya. Hadis itu menceritakan Nabi setelah makan, kemudian Nabi bersabda, akulah penghulu sekalian manusia pada hari kiamat. Adakah kamu sekalian ketahui kerana apa yang demikian itu? Iaitu menghimpun Allah Ta'ala akan sekalian makhluk dahulunya dan yang kemudiannya di bumi yang satu. Pada mahsyar, manusia akan berhimpun. Kita semua akan berhimpun. Di padang mahsyar tu, mula daripada manusia di zaman Nabi Adam, sehinggalah terakhir sekali, akan berhimpun di mahsyar. Dia padang, dia tak ada bukit, tak ada lembah, tak ada. Dia rata. Maka didengar akan mereka itu seruan dan lolos akan mereka itu oleh penglihatan. Maksudnya padang tu, sebab tu kita sebut padang. Dia mendatar, dia sama. Sehingga kita boleh tengok apa yang ada di depan. Suara tu seperti boleh pergi sampai ke depan kerana dia rata. Dia tak ada belok, tak ada gunung yang menghalang kita pada pandangan depan, tak ada. Tak ada pokok yang menghalang pandangan depan, tak. Dia terus pandangan. Rata, begitu. Itu padang mahsyar. Dan hampir akan mereka itu oleh matahari dekat di padang mahsyar. Maka sehabis-habislah orang-orang haru biru dan bala yang tiada ditanggung, lebih kurang begitulah. Tiada ditanggung oleh sekaliannya. Di padang mahsyar kita tak dapat nak pikul kesusahan di padang mahsyar. Manusia tak dapat tanggung kesusahan tersebut. Hingga kata setengah kepada setengahnya di antara orang di padang mahsyar tu, maka mengapa kamu semua berderita diri sahaja? Tidakkah kamu semua lihat betapa adanya yang telah sampai kepada kita daripada huru-hara ini? Kenapa boleh diam diri? Kita dah tengok betapa sengsaranya kita berada di padang mahsyar. Jawablah, pergi kepada siapa orang yang mensyafaatkan sekalian kamu kepada Tuhan Rabbul Alamin. Ni saya cerita tadi ni. Nak jumpa dengan siapa boleh minta kepada Allah, segera kena hisap. Sahut setengahnya bagi setengah, pergi kamu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka pergi mereka itu dan berkata sekaliannya, engkau ya Adam, datuk bagi kami sekalian manusia, telah dijadikan Allah akan dikau dengan tangan kudrahnya dan ditiupkannya pada engkau daripada rohnya. Orang ramai pergi berjumpa dengan Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah agar disegerakan hisab. Dan disuruhnya malaikat sujud kepadamu. Wahai Nabi Adam, kamu adalah bapa kami semua. Allah Ta'ala ciptakan kamu dengan tangan dia sendiri. Allah Ta'ala telah tiupkan roh dari Allah Ta'ala sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri yang tiupkan roh ke dalam jasad kamu. Ini masukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat sujud kepada kamu, wahai Adam. Maka sujud belaka semuanya. Semua malaikat sujud kepada kamu, wahai Adam. Syafaatkanlah bagi kami kepada Tuhan engkau. Tidakkah engkau lihat betapalah hal kami ini, wahai Nabi Adam? Mintalah supaya Allah Ta'ala segerakan. Tak tengokkah kami ni susah sekarang ni, kata manusia. Maka sahut Adam bagi mereka itu bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini sehabis-habis marah yang tiada seumpama ini dahulunya dan kemudiannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala murka pada hari ini
dalam keadaan yang sebenar-benar murka. Tidak pernah Allah Ta'ala murka seperti mana pada hari ini. Dan bahawasanya ditegahnya aku menghampiri pohon kayu di dalam syurga itu, maka bantah aku akan larangannya. Aku pula pernah melakukan kesalahan. Allah Ta'ala larang aku menghampiri satu pokok di dalam syurga, tapi aku telah melanggar perintah Allah Ta'ala. Diriku. Nabi Adam kata, nafsi. Pada hari ini, aku boleh jaga diri aku sahaja. Aku hanya boleh jaga diri aku sahaja. Tiadalah upaya aku menolong kamu semua, kata Nabi Adam. Pergilah kamu semua kepada Nuh. Maka datanglah mereka itu. Nabi Adam kata, pergi tanya kat Nabi Nuh, barangkali Nabi Nuh boleh tolong. Dan datanglah mereka kepada Nuh alaihi salam, lalu kata mereka itu, ya Nuh, adakah engkau itu awal daripada segala pesuruh Allah kepada ahli bumi, dan telah dinamakan Allah akan dikau abdan syakura. Wahai Nabi Nuh, engkau merupakan awal segala pesuruh Allah. Kerana di kalangan ulama ada yang berpandangan Nabi Nuh merupakan Rasul yang pertama. Di kalangan ulama ada yang kata sedemikian. Tapi sebahagian yang lain kata tak, Nabi Adam Rasul dah. Tapi sebahagian kata Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Adam Idris itu kata mereka Nabi, tidak Rasul. Ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi Syekh Idris dia terjemah, engkau itu awal daripada segala pesuruh Allah. Maknanya dia terjemah hadis, memang hadis itu begitu. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad kata manusia pergi berjumpa dengan Nabi Nuh, dan manusia akan berkata engkau adalah Rasul yang pertama. Sebab itu dia terjemah begitu. Kepada ahli bumi, dan Allah Ta'ala namakan engkau dalam Al-Quran sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Syafaatkanlah bagi kami kepada Tuhan engkau. Tiadakah engkau lihat hal kami? Maka disahut oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini sehabis-habis marah tiada seumpamanya, dan bahawasanya aku telah mendoakan satu doa ke atas kaumku dengan turun bala. Tak boleh lagi dah aku nak minta pada hari ini, kerana aku telah memohon di dunia dahulu supaya diturunkan bala ke atas umat aku yang begitu degil, begitu engkar dengan ajakan aku. Diriku, kata Nabi Nuh. Diriku, aku tak boleh nak tolong orang lain. Pergilah kamu semua kepada Ibrahim. Pergi tengok jumpa Nabi Ibrahim pula. Barangkali Nabi Ibrahim boleh tolong. Maka datanglah mereka itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata mereka itu kepadanya, ya Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihnya. Kita berhenti seketika untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Kita baca bagi habis perkara ni. Maka pergilah mereka itu, lalu mereka itu berkata, tadi Ibrahim kan? Kata mereka itu kepadanya, ya Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihnya, syafaatkan bagi kami kepada Tuhan engkau. Lihatlah betapa ada hal kami. Maka sahutnya bahawasanya Tuhanku itu marah pada hari ini sehabis-habis marah yang tiada ada seumpamanya, dan bahawasanya telah bohong aku telah bohong aku 3 kali. Nabi Ibrahim sebut sedemikian. Diriku. Pergilah sekalian kamu kepada Musa. Maka pergilah mereka itu, lalu mereka itu berkata, ya Musa, engkau pesuruh Allah yang telah dilebihkannya dengan risalahnya dan kalamnya atas sekalian orang. Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa, menunjukkan kelebihan Nabi Musa. Kemudian kat mana? Engkau pesuruh Allah telah dilebihkan dengan risalahnya, dengan kalamnya atas sekalian orang. Syafaatkanlah kami kepada Tuhan engkau. Lihatlah betapa ada hal kami. Maka sahutnya bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini sehabis-habis marah yang tiada seumpamanya, dan sungguhnya telah aku bunuh satu orang yang tiada disuruhnya bunuh. Kan Nabi Musa pernah tumbuk seorang Qibti sehingga mati tu. Jadi Nabi Musa rasa macam dia telah melakukan kesalahan. Dia tak berhak berdoa kepada Allah supaya disegerakan. Lalu kata Nabi Musa, diriku. Pergilah sekalian kamu kepada Isa alaihi salam. Maka pergilah mereka itu, lalu kata semuanya, ya Isa, engkau pesuruh Allah dan kalimahnya yang dicampakkannya kepada Maryam, dan ruh daripadanya, dan bercakap engkau akan orang di dalam endul. Nabi Isa bercakap waktu dalam buayan. Syafaatkanlah kami kepada Tuhan engkau. Lihatlah hal kami betapa huru-haranya. Maka jawab Nabi Isa bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini sehabis-habis marah yang tiada bandingnya. Diriku. Pergilah sekalian kamu kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka pergilah mereka itu, lalu berkata, ya Muhammad. Tuan-tuan, benda ni akan berlaku di akhirat kelak. Hadis Nabi ceritakan kepada kita, hadis yang sahih. Perkara ini pasti akan berlaku. Bila sampai kepada Nabi Muhammad, manusia akan berkata, ya Muhammad, engkau Rasulullah dan kesudahan segala Nabi, dan telah diampuni Allah dosa engkau yang terdahulu dan yang terkemudian. Kiranya syafaatkanlah kami ini kepada Tuhanmu. Lihat betapalah hal kami di dalam begini sengsara huru-hara yang belum dirasai apakala didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan perkataan orang-orang yang demikian itu, dengan segeranya Muhammad itu pergi bertaut di bawah arasy Ar-Rahman, menyungkur ke diri sujud kepada Allah. Jangan dikata lagi banyak puji-pujinya di dalam sujudnya yang berbagai-bagai gurindam puji. Nabi puji Allah dengan berbagai lafaz pujian. Cumbu, gurindam puji cumbu. Maksudnya pujian kepada Allah, dan membesarkan Allah Ta'ala.
Sebenarnya telah dibuka Allah akan hati Muhammad itu memuji dengan sehabis-habis baik puji yang belum ada pernah sepertinya dahulunya. Yakni Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah. Allah Ta'ala bukakan pintu hati Rasulullah sehingga Nabi dah mampu memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang Nabi tak pernah puji dengan kalimat tersebut ketika di dunia. Kemudian kata suara. Kemudian ada suara yang berkata, "Ya Muhammad, angkatkan kepada kamu daripada sujud itu dan pohonlah apa-apa kehendak kamu, nescaya aku perkenankan." Allah Ta'ala sebut sedemikian kepada Nabi Muhammad. Dan pintalah syafaat, nescaya diberikan kamu bersyafaat. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya daripada sujud itu lalu berkata, "Ya Tuhanku, umatku. Ya Tuhanku, umatku. Ya Tuhanku, umatku." Di akhirat, tuan-tuan. Ingat lagi Nabi Muhammad kat kita. Kerana itu kita kalau lepas azan tak sanggup lagi nak berdoa, kita sepatutnya malu dengan Nabi Muhammad. Nabi sampai di akhirat, "Ya umatku, umatku." Tuan-tuan, bukan setakat di sini. Kalau tuan-tuan baca hadis, bila Nabi melintasi titian sirat, Nabi sampai di penghujung sana sebelum masuk ke dalam syurga, Nabi apa doa yang Nabi baca? "Allahumma sallim sallim." Ya Allah, selamatkan umat aku nak lalu di atas titian sirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Ta'ala, "Ya Muhammad, masukkan olehmu daripada umat engkau yang tiada ada berhisab atasnya itu dari pintu sebelah kanan daripada beberapa pintu syurga." Panjanglah lagi hadis ini, insya-Allah diterangkan dengan panjang lebar di dalam babnya pada Abwabul Qiyamah. Maka inilah yang dikatakan maqam mahmud, yakni mahkam yang terpuji di dalam doa pada masalah yang kita baca sebentar tadi, iaitulah maqam syafaah Nabi kita yang besar bagi segala manusia pada hari kiamat. Kata Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca dari awal, Syekh Idris datangkan hadis panjang ni menceritakan keadaan hari kiamat itu adalah hadis yang hasan lagi sahih, hadis yang telah dipastikan oleh Al-Imam Tirmizi, datang dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan membaca hadis ini memberi kekuatan, memberi semangat kepada kita untuk istiqamah mendoakan, memohonkan kepada Allah supaya dikurniakan kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah di hari akhirat kelak. Seterusnya kita berhak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Barangkali tak ada soalan kot? Ya. Sememangnya antara adab berdoa berselawat. Antara adab berdoa berselawat. Yang terbaik sekali, doa yang paling baik sekali apabila dimulakan dengan memuji Allah, kemudian selawat ke atas Nabi, minta doa, selawat lagi, minta selawat lagi. Dia sulam. Bahasa kita sulam kan? Kita sulam dengan selawat. Dia banyak cara berdoa ni. Doa? Oh, doa waktu iqamat. Doa iqamat ulama beza pandangan. Sebahagian kata selepas iqamat ada doa sama dengan doa azan. Sebahagian ulama kata macam tu. Sebahagian ulama kata tak, doa selepas azan tu hanya khas untuk doa azan saja, tak ada selepas iqamat. Kalau tanya saya pegang pandangan ulama yang kata selepas iqamat tak ada doa. Saya pegang pandangan tu. Tapi kalau ada siapa-siapa ustaz ataupun imam yang dia berdoa selepas iqamat, kita tak boleh bantah dia. Disebabkan memang ada ulama kata begitu. Dia pegang pandangan ulama yang kata ada doa. Siapa yang kata ada doa, dia berdoa. Siapa yang kata tak doa, dia tak payah doa, dia duduk diam ajalah. Begitulah. Doa apa selepas iqamat? Doa yang sama. Bagi sesiapa yang kata ada doa selepas iqamat, dia baca doa yang sama selepas azan, iaitu Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sehingga ke akhirnya. Wallahu a'lam. Ya. Nama hayati. Wallahu ta'ala alam. Asalnya lafaz yang asal lah bahasa Arab. Asalnya dia begini, kalau kita nak menghayati, kalau kita terus bahasa Melayu, memang kita tak boleh menghayati. Maksudnya kita tak akan boleh harap. Kita usaha juga. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, itulah masa yang sama kita hadirkan ingatan. Dia tak susah tengok. Allahumma, ya Allah.
Rabba, Tuhan. Kan kita kata Rabbi kan, Tuhan. Hadhihi da'wati tamah, inilah seruan yang sempurna. Dakwah, seruan. Kita kata orang dakwah kan, orang seruan, dia seru kita kepada kebaikan. Hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah, sembahyang yang akan didirikan. Dia kena berlatih. Bila berlatih itu kita baca, dia hadir secara automatik, dia hadir. Kerana lafaz dia begini, lafaz Arab ni tak boleh diterjemahkan, bahasa lain tak boleh terjemah tepat. Itu. Jadi bila kita baca terjemah, kita masih belum melaksanakan tuntutan doa yang doa selepas azan dalam bentuk yang paling sempurna. Kita dah berdoa dalam bahasa Melayu, tetapi bukan dalam bentuk yang sempurna. Ada kekurangan. Kalau orang yang melafazkan doa Allahumma rabbah hazihi da'wat dengan bahasa Arab, faham, pahala dia lebih berlipat kali ganda berbanding orang yang terjemah faham. Kerana itu usaha untuk lafazkan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Tapi jangan, kalau tak hafal bahasa Arab, jangan terus tak doa. Doa bahasa Melayu dulu. Kalau tak hafal, begitulah. Jangan biarkan kita terus bahasa Melayu. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.